Okey. Kalau aku cakap lagi okey kan? Macam kita dua lah. Tak apalah. Kau jadi narrator kan nama dia tu. Itu dah nama narrator. Dia kacau-kacau sikit. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Tunggu, mana tahu ada orang-orang lain nak masuk ke kan? Kita tunggu sekejap. Selamat datang, Assalamualaikum siapa yang tengah menonton. Terima kasih, tolong like dan share. So, info ni berguna untuk semua orang. Kalau ada orang-orang nak DIY pada musim-musim cuti ni ya. Okay, saya dah boleh mula rasanya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmuddin aka Jibu dari Fix and Go IT Specialist. Bersama saya cameraman saya Cik Hakim sebagai cameraman. Angguk sikit Hakim. Okay, hari ni topik simple. Dah kita borak banyak hari ni. Relax, kita chill-chill macam muda kan. Cik wah, esok dah nak puasa, setan pun dah nak kunci. Okay, hari ni topik yang saya nak terangkan. Saya nak terangkan tentang macam mana laptop ni laptop yang kalau apa, kalau perempuan suka situ kan, laptop ni kita nak upgrade SSD. Okay, ini hadis yang selalu ada kan, selalu ada dekat dalam laptop. Kita macam ni, selalunya ada slow lah. Memang rasa slow sangat lah. Kalau orang yang buat kerja biasa pun dia rasa slow. Antara option yang ada adalah upgrade kepada SSD. SSD ni Patriot, brand Patriot, model burst 120GB. Saya dengan rakan-rakan sekerja saya memang recommend lah brand ni, sebab dia antara yang murah dan sangat berbaloi lah untuk pengguna yang bajet tak besar. Okay, Muhammad Aziz, Muhammad Yusof, selamat datang, terima kasih telah menonton. Tolong like dan share. Okay, cara nak upgrade laptop. Nak upgrade laptop ni daripada hard disk kepada SSD kan? Daripada benda yang berpusing kepada benda solid, tak bergerak. Cara dia senang lah sebenarnya. Ramai orang rasa susah kot. Tapi tak apa. Ni ilmu. Kalau ada orang nak DIY kat rumah boleh buat. Tapi risiko tanggung. Ni laptop kerja saya kan? Laptop saya buat pakai kat office, still pakai hard disk kan? So dia still slow. Walaupun model kecil, model Dell kan, nampak macam mahal, nipis, tapi still lembab. Okay, peralatan yang kita perlukan: screwdriver, paling simple lah, screwdriver. Tengok. Okay, screwdriver. Ni magnet untuk pegang skru sementara waktu. Lepas tu ini prying tool nama dia. Prying tool ni untuk buka panel bawah laptop tu. Lepas tu ini pen drive yang kalau ikut video daripada Bro Din semalam, dia buat pen drive bootable atau pen drive untuk format laptop. Betul. Okay, first, pen dump kita buat. Kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 skru. 9 skru ni semua tanggalkan.
Tapi laptop ni dah ada 1, 2, 3 yang tak ada. Biasalah laptop orang IT memang macam ni. Kadang-kadang skru pun tak wujud. Dah tanggal semua skru ni. Jadi kita boleh buka lah bawah dia. Orang yang tengok live okey ke? Kalau okey bagi like sikit. Okey, skru dah habis tanggal. Semua ada kat sini. So senang lah. Semua dah melekat. Tak perlu nak bersepah-sepah atas meja kan. Ini magnet ni convenient lah bagi kita orang. Kita orang memang suka magnet ni untuk letak skru sementara kan. Kalau kita nak buka-buka sekejap je, so magnet ni sangat efisien lah untuk kita orang. Lepas tu boleh guna prying tool untuk buka. Contoh dia masuk, kita buka, pecahkan lah. Laptop ni pun dah memang pecah sebenarnya. Kita dah start sikit keluar tu, dia dah boleh buka lah. Dia dah boleh buka terus lah. Ni tekan sikit. Ok, dah terbuka. Ini internal dia, internal laptop ni. Bro Haziq, ok dah like dan share Bro Jimu. Terima kasih. Bagus. Ini penonton yang sangat setia dengan kita orang lah. Selalu ada dalam live. Bagus ni. Terima kasih ok, Muhammad Yasin Ting, terbaik tu lah. Terima kasih. Ilmu untuk semua orang. Ok. Untuk laptop, untuk safety adalah untuk tanggal bateri. Tapi laptop ni bateri tak ada. Bateri dah rosak lah. Saya pun pakai dekat dalam office. So bateri dia saya tak perlukan sangat. Bukannya keperluan. So kalau laptop anda ada bateri, laptop yang nak dibuat tu ada bateri, tanggal bateri dulu. Supaya dekat board ni tak ada elektrik. Tak ada elektrik yang tengah bergerak. Kalau tak, boleh cari satu elektrostatik, kedua ranjatan elektrik lah dekat kita. Saya dulu pernah kena dekat laptop MacBook, kena ranjatan elektrik sikit. Tapi sikit lah. Dulu masa zaman-zaman belajar dulu, biasalah, degil, manusia, macam tu lah. Ok, dekat sini, ini SSD dia. SSD, ini hard disk dia. Dekat sini ada dua skru. Dua skru ni saya akan tanggal. Satu skru putih, kena ingat lah posisi skru. Satu skru hitam. Sebab apa? Posisi skru ni sangat penting supaya satu, tak merosakkan board. Sebab bila skru terlalu tempat yang salah, kadang-kadang dia tolak board boleh bengkok. Kadang-kadang boleh tolak casing, nanti ada berlekuk-lekuk dekat dalam casing. Lepas tu kalau perasan ada separuh orang yang pasang salah skrunya, keyboard akan tak rata. Keyboard dia macam melengkung macam tu. Sebab apa? Skru tu tolak keyboard tu, dia bukannya masuk. So kat situ bahaya lah. Ok, lepas tu ini hard disk ni. Ni hard disk kan, connected home. Ada separuh brand dia tak ada. Kalau ini orang panggil macam flap dia lah, macam dia punya cover. Di mana ada separuh brand dia boleh tanggal. Ada separuh laptop dia boleh tanggal macam ni je. Dia hanya pegang untuk sebentar, untuk temporary. Dia bukannya pegang keras. Ada separuh yang ada skru. So kena buka lah. Mungkin ada 4, mungkin ada 2. Lain laptop, lain skru punya amount lah. Supaya itu kilang punya hal, saya pun tak tahu. Ataupun orang yang buat punya hal. Ini dah tak ada. Macam ni dah tak ada. Ok, tanggalkan hard disk daripada connection SATA dia. Kita ambil casing ni balik. Hard disk ni kita letak tepi.
kita replace dengan SSD. SSD ni sedap ni. Bak SSD. Padu bos. SSD ni bukan semua orang ada cik. Wah. SSD ni kena pilih tau. Jangan beli sesuka hati, sesuka duit yang ada. Dia kalau untuk yang bajet rendah, sekian-sekian bajetnya, modelnya. Okay, kita masukkan connection dia balik. Kita letakkan posisi dia. Kita ambil skru dia. Mana skru dia tadi? Itu penting kena ingat. Kita ambil skru dia, kita letak balik. Penting posisi skru ni. Skru putih dekat mana, skru yang tanda biru dekat mana. Macam ni dia ada tanda-tanda biru ni kan. Itu glue dia. Tapi glue dia tu kadang-kadang memberikan satu kelebihan untuk kita diagnose skru tu dekat mana. Sebab kadang-kadang yang skru belah dalam dia akan colourkan warna merah untuk gam skru dia. Dia orang panggil seal tight seal untuk skru. Yang biru biasanya dia letak kat luar lah. Dia untuk bagi kemas skru tu lebih ketat. Macam ni kan, ada warna-warna biru sikit. Warna merah tak jumpa, tapi laptop lain ada lah. Dia luar biru, dalam merah. Macam tu. Okay. Sekarang dah selesai. SSD dah masuk, skru pun dah masuk, connection dah ok, connection sini ok kan. Check lah, check apa yang patut. Lepas tu bateri kalau ada masukkan balik, skrukan balik. Kalau ni tak ada lah, tak ada bateri, tak wujud baterinya. Okay. Kalau dah tak ada apa-apa, dah boleh pasang lah. Dah boleh pasang semula. Pasang semula covernya. Macam mana kita pasang, kita buka tadi, pasang semula. Okay. Kalau ada apa-apa soalan, boleh komen. Saya akan jawablah sebentar lagi. Ada soalan ke, ada pertanyaan ke, boleh tanya. Ahnaf Abdul Qais, minta maaf FNG, memang saya degil dulu masa sekolah. Alah, ya Ahnaf ni baiknya orangnya. Abdul Hafiz, terbaik. Terima kasih. Jangan lupa like dengan share. Mana tahu ada orang boleh bermanfaat ke dengan benda-benda ni. Okay, saya sambung balik. Saya pasang balik skru-skru dia. Make sure kalau skru pasang semua jangan tertinggal. Kalau skru tu mata dia ni rosak, macam ni dia okey lagi. Kadang-kadang orang buka skru sampai mata dia rosak, so tukar lah. Jangan biar tak ada skru. Sebab kalau jatuh hilang lagi. Macam itulah dia. Macam ni punca dia dah boleh jatuh lah. Jatuh hilang. Oh, tapak ni tak ada. Tak apa, kita sambung tempat lain. Dia laptop berbeza ni berbeza cara nak buka. Ada separuh laptop di mana Ada soalan. panel dia dah ada. Panel dia dah ada boleh buka. Macam tu. So tak perlu nak buka macam ni. Ada separuh laptop tak ada panel, so kena buka semua macam ni. Contoh. Okay, Muslim Abdul Zaid, sebiji laptop biasanya boleh masuk berapa SSD? Satu je. Dia berbeza ikut laptop lah. Ada laptop yang ada soket M.2 di mana dia boleh masuk SSD kedua. M.2 ni interface yang lebih laju lah. Interface yang lebih laju ni benefit dia lagi laju, tapi harga dia lagi mahal. M.2 ni laptop baru biasanya ada. Laptop macam ni dah tak ada. Laptop saya yang pakai sekarang pun tak ada. Mana yang lebih bagus, M.2 SSD atau SSD yang tuan pasang tu? M.2 dia lagi laju. M.2 NVMe lah, bukan M.2 SATA. M.2 SATA dia lebih pad up muka. Okay, M.2 SATA dia lebih macam interface baru tapi teknologi dalam lama. Dia nak utilize interface baru tu.
Untuk laptop yang sekarang ni, Macam mana? laptop lama tak boleh masuk M.2. Laptop lama tak adalah M.2. Laptop lama SATA. contohnya tahun 2015, 2016 dah tak M.2 tak famous lagi. Start 2016, 17 dan ke atas, laptop tu kalau laptop yang mahal sikit dia dah start ada. Sekarang ni laptop pun yang laptop tahun 2020 yang harga 1,800 pun dah ada M.2. So baloi lah untuk beli. Sebab M.2 ni dia lebih laju. Satu. Lepas tu ketahanan lagi tinggi. Dia jimat, dia kecil. Dia sebesar macam ni lah. Contoh macam ni. Macam ni dia terletak kat sini nipis je. So dia jimat lah. Tak adalah sebesar di biasa macam ni. So let's show penjimatan space yang agak ketara lah. Dia punya bentuk cairan juga. Okay, kalau ada soalan boleh lagi. Yang Muslim, Encik Muslim Abdul Zaid tu, sebiji laptop biasanya boleh masuk orang SSD tu, macam saya cakap tadi lah, satu laptop satu. Melainkan dia ada M.2 ataupun laptop tu nak letak KD dan tak nak pakai hard disk. KD tu pun nak pakai SSD, nak laju sangat kan, dia tamak sangat. Tak adalah. Dia biasanya KD tu orang letak hard disk lah. Hard disk macam ni orang letak dekat tempat CD tu, DVD player tu dekat laptop tu, orang gantikan dengan KD nama dia, letak untuk letak hard disk supaya kat situ boleh letak storage lah. Option macam ni biasanya kita orang akan bagi dekat customer yang bajet tak banyak kan, bajet tak banyak tapi dia nak pakai SSD, dia nak rasa laju bila boot. Dia nak stay kan hard disk dia. Lepas tu dia kena untuk storage dia kena maintain pakai hard disk lah. Tapi untuk boot, untuk OS, untuk Windows, untuk application dia kena pakai SSD lah supaya nak rasa perform dia. Macam bro cameraman kita iaitu Encik Hakim cakap tadi, dia kalau nak retain hard disk dia dekat dalam laptop pun kena pakai KD lah, option dia. Okay, laptop dah habis skru kan? Laptop dah habis skru, adalah satu dua skru tak ada. Laptop ni pun memang tak ada skru. Biasalah laptop second hand macam ni lah saya beli. Okay, untuk laptop ni kan, option yang ada selepas upgrade SSD adalah satu, format window baru kan? Format window baru ni kalau option yang senang lah, di mana data pun kita dah backup kan, dah backup data. So nak mengurangkan beban yang ada, untuk mengurangkan jalan kerja, format lah, kita format pakai pendrive macam Bro Dem cakap itu, boleh format, dia akan sambung dia akan sambung apa, live tu dia akan sambung balik untuk terangkan macam mana nak format balik. Kalau beli dekat Shopee kadang nampak dia offer bracket sekali, apa fungsi, perlu ke tak? Okey, bracket tu contohlah ni hard disk ni dia rupa sebiji je, besar dia pun sama. Bracket tu dia akan tambah macam beberapa 1 inci, setengah inci untuk pasang dekat PC. Itu bracket. Bracket untuk letak dekat tempat PC punya, kalau dekat dalam casing tu, dekat dalam casing PC tu dia ada tempat untuk letak hard disk tu. Dekat tempat letak hard disk tu boleh letak SSD lah kalau pakai bracket. Kita orang pun pakai untuk customer yang PC nak upgrade SSD, kita orang akan pasang bracket tu lah. Ada laptop yang tak detect KD, macam mana tu tuan? Okay, laptop tak detect KD, first check dekat dalam BIOS. Paling senang lah, buka BIOS, check sama ada interface on letak dekat SATA DVD-ROM. Kedua, check connection KD tu. Takut KD tu sebab dia benda luar kan, takut dia tak, connection dia tak cantik lah. Boleh try beberapa option lain. Lepas tu dah tu
Biasanya boot daripada KD ni tak boleh lah. Kalau boot sementara mungkin boleh, tapi boot untuk selama-lama ni jarang saya buat. Saya akan letak dekat tempat hadis lama. KD tu hanya untuk letak data. Cuma double check lah. Kalau untuk masalah tu check dekat BIOS, check dekat hardware. Dua tu je. Tak ada, biasanya dua tu je lah yang banyak problem. Saya tak dapat detect ni benda-benda lain problem sebab tak ada kaitan sangat. Okay, saya sambung balik. Dia sama ada format ataupun clone. Clone ni di mana? Hadis lama tadi kita masuk dekat KD, kita masuk dekat KD, kita copy satu persatu, bukan satu persatu, 100%. Maksud dia tak ada perbezaan. Semua benda kita copy masuk ke dalam SSD. Proses ni dia agak panjang sebab kalau data tu banyak dia makin lama. Kedua, benda tu tak efisien lah. Sebab untuk MBR, untuk sistem MBR GPT dia agak susah sikit. Kadang-kadang dia tak dapat copy 100%. GPT dengan MBR ni nanti saya akan bincangkan topik lah. Topik MBR GPT dalam hadis. Tapi kalau cloning ni dia agak payah sikit, tapi boleh dibuat lah. Untuk orang yang dah biasa, mungkin dia rasa senang. Untuk orang yang baru, saya akan main format. Sebab nak cloning ni dia proses dia lama, panjang. Kena install ni, kena install tu, buat ni, buat tu. Nabil Syakir, terima kasih. Like lagi. Cik, wah. Okay, itu je untuk live hari ni. Ni hadis. Okay, laptop ni saya akan format. Nanti sebab apa? Dia punya hadis lama dah kong, saya tak boleh clone. So buat rugi je saya nak clone. So biasanya dia akan retain dia punya Windows key balik. Tapi dia tak retain key yang lain. So key tu kena simpan lah. Kalau key macam Microsoft Word, Microsoft Office kan, Adobe ke. So benda-benda macam tu kena retain lah. Kita kena simpan sendiri. Benda tu kita tak boleh buang sebenarnya. Sebab apa? Kalau kita format, contoh kita format laptop sini nak beri SSD format, dia akan hilang. Kalau clone ada, itu perbezaan dia. Cloning ni memang dia akan copy 100% lah. Tapi make sure SSD tu sama besar atau lebih besar daripada hadis, supaya cloning tu tak spawn lain. Lepas tu SSD pula, yang 120GB biasanya kita orang takkan clone, kita orang akan format. Unless data customer tu bawah daripada 100GB. Contoh 60GB, kita orang pernah dapat 30GB je data dia, macam laptop baru, tak ada data. So kita orang cakap ni boleh clone. So dia cakap okay, clone. Saya clone, so retain lah segala operating system Windows 7 masa tu, Windows 7, Microsoft Office 2010. So dia retain lah, dia pakai benda yang sama, dia tak berubah. Kalau ada komen-komen lagi, boleh masuk usul. Laptop ni laptop ni saya suka laptop ni sebab apa? Dia kecil. Saya nak buat troubleshooting senang, saya nak masuk bilik server senang. Ini ada. Tapi itulah, laptop ni pun dah berapa tahun, walaupun nampak macam baru, tapi banyak sejarah daripada laptop ni. Soalan-soalan ke ada, boleh tujukan, saya akan jawab. Ada masa lebih kurang 2-3 minit ni, saya akan jawab soalan-soalan yang anda bagi. Kedua, ada banyak pilihan dari segi gigabyte. Apa cadangan? Okey. Bagi saya SSD ni ikut keperluan lah. Kalau bagi pihak tuan
cukup 500 gig tu 500 gig tu cukup, 480 gig tu cukup. Okey. Boleh lah install benda tu, pakai pilihan tu kalau rasa. Tapi kos dia agak mahal sebenarnya untuk 480 gig. Kalau kos dia, kalau bajet rendah pakai 120 lah, ataupun 240 pun boleh. Sebab apa, 120 dengan 240 ni pilihannya basic lah. Pilihan yang kalau orang low budget tapi nak pakai SSD 120 ataupun 240. Kalau 480 ni dia mau tu yang bajet dia lebih. Lepas tu dia tak nak simpan, dia tak nak pakai hard disk ni tu. Sebab dia rasa macam lembab gila, malas aku nak pakai hard disk ni, takut hard disk tu rosak. Macam tu lah. Dia bila kalau macam tu dia malas nak simpan hard disk tu, boleh pakai SSD dia 100% lah. Mana lagi tahan lama, SSD ke hard disk? Okay, beberapa soalan ni saya dah beberapa kali dapat. Subjektif. SSD ni kena pilih, hard disk pun kena pilih. Tengok brand quality dia. Hard disk ni dia macam mana sekarang, dia teknologi yang lama. So company macam Western Digital, dia dah teknologi dia dia punya R&D dah panjang. R&D dia dah panjang. So dia ada banyak sejarah. So dia lebih kenal hard disk tu, dia punya sistem dalam tu pun lebih tahan lama. Hard disk ni mungkin sampai satu tahap boleh sampai 10 tahun, 15 tahun. Hard disk saya kat rumah pun dah 7 tahun. Hard disk saya yang saya letak library movie saya letak library game saya, itu pun dah masuk 7 tahun. 2013 saya beli hard disk. Kenapa CCTV masih guna hard disk? CCTV sesuai tak guna SSD. Okay, SSD ni dia tak elok untuk repetitif. Lepas tu dia tak elok data 100%. Di mana kalau kita simpan dalam tu sampai 100% data, SSD tu akan cepat rosak. So recommendation adalah untuk simpan maksimum adalah sampai 80%. Itu apa yang saya baca lah, 80% itu limit dia. So tu kalau yang simpan data dekat SSD ni biasa orang simpan gambar biasa, bukan gambar DSLR. Sebab dia tak boleh long run, tak boleh run 24 hour. Untuk SSD biasa lah. Untuk SSD server yang berharga beribu-ribu boleh. Dia memang design untuk tahan lama, untuk long run. SSD boleh buat RAID tak? Boleh, tak ada masalah. RAID dia simple lah. RAID tu hanya satu sistem di mana ikut kepada jenis RAID, di mana dia akan bahagi ataupun dia copy 100% sama. So kalau SSD tu nak buat RAID, boleh je buat RAID. Ada orang buat RAID untuk server satu, ada orang buat RAID untuk NAS, untuk operating NAS, improvement kat situ lah. Balik kepada soalan tadi, SSD ke hard disk. Bagi saya SSD ni bagus untuk orang yang tahu jaga, di mana kat situ dia akan jangka hayat dia akan jadi panjang lah. Saya selama ni tak pernah lagi, saya sendiri pun tak dapat lagi SSD yang berumur 10 tahun. Mungkin paling lama saya pernah dapat SSD 3 tahun. Dia tak rosak, cuma orang dah tak pakai. Biasanya dalam masa 10 tahun tu pun orang dah tukar sistem baru. Teknologi pun dah ketinggalan masa tu. Macam mana cakap, cara senang dia, cara senang saya nak ungkapkan, di mana SSD ni orang tukar bila laptop tu rasa slow. Tapi jangka hayat SSD tu kita tak tahu sampai mana. Sebab bila laptop tu dah slow, kita tukar SSD, laptop SSD tu tahan lagi, mungkin laptop tu dah hancur dulu. Kalau tuan dan perempuan faham lah, Cik Azlan Nafi yang tanya soalan tadi, dia SSD ni mungkin tak dapat lagi dibaca sama ada dia tahan lama ke tak. Sebab sekarang saya tak ada lagi orang yang sampai 10 tahun. Mungkin sebab SSD ni sistem yang orang baru. Kalau masukkan sistem orang baru, maksudnya
orang baru nak banyakkan, orang baru nak guna sebanyak mungkin. Sebelum ni SSD ni orang guna, kalau 10 orang saya tanya adalah seorang dia guna. So tak dapat lagi lah. Saya first guna SSD 2016, saya jual. Lepas tu saya buat PC tu saya jual. So saya tak sempat rasa SSD punya ketahanan macam mana. So dia ikut SSD lah. Yang saya tahu adalah ikut SSD. Ikut SSD tu punya build quality, macam mana dia berfungsi, macam mana dia bekerja. Kalau ada yang brand yang model yang bagus, dia akan tahan lama lah. Macam SSD yang saya guna sekarang dah 3 tahun, sistem V400 saya beli 2017. Tu saya beli asalnya untuk apa saya beli, untuk kat laptop asalnya. Sama sekarang ada kat laptop ni. Laptop ni pun dah lama hidup ni. Stok SSD banyak tak sekarang musim PKP ni? Dekat kita orang masih ada stok, tapi tak banyak lah. Dekat Fix and Go IT Specialist ni masih ada stok, tapi tak banyak. So siapa yang nak tu cepat lah, kena cepat. Kita orang tak ada kami tunggu-tunggu, nantilah. Sebab sekarang pun SSD tengah niaga. Tu masalah tu. Kita orang pun terkejut juga sebenarnya bila COVID ni berlaku, dengan pandemik ni, dengan efek. Sebab dia first kena dekat negara pencipta, China, factory kat sana. So bila saya tanya, oh kita orang kena stop sebab ni pandemik. Okey, ada pun stok lama mahal, tapi kita orang beli. Udahlah, simpan stok. Itu je lah untuk hari ni. Komen-komen yang lain saya rasa dah tak ada. Okay. Esok puasa. So malam ni boleh terawih kat sini. Boleh tahu soalan. Tapi terawih kat rumah lah. Terawih dengan apa, keluarga. Okay. Lepas tu saya doakan semua pelanggan-pelanggan Fix and Go dapat berpuasa penuh. Okay, bukan saya tak boleh rasa penuh, tapi mengelakkan sebarang ketidaksihatan ataupun macam orang sakit ke. Saya doakan dia cepat sihat lah, supaya puasa ni dia puasa penuh. Okay, selamat berpuasa untuk orang Islam, Muslimat yang Fix and Go, dan selamat duduk rumah untuk warga orang-orang yang bukan Islam lah. Sekarang tengah PKP, so orang pun tak boleh keluar rumah. Yang boleh pun orang tertentu saja. Itu je lah untuk daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.